Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel and welcome back to Hanomi TV. Macam biasa, terima kasih yang klik video ni guys. Yang baru datang, yang baru subscribe, Assalamualaikum, selamat kembali and semoga kamu sehat-sehat selalu. Nah, jadi untuk video kali aku tu banyak sekali dapat request. Sebenarnya video yang akan aku request sebenarnya sudah dibuang daripada channel asal, tapi alhamdulillah aku dapat dia punya copy. So untuk video kali ni heboh ya, dan kamu semua suruh aku reaction daripada channel Zainal Abidin. Ini saiz ekonomi Indonesia, Malaysia dan negara lain diaju bandingkan, dan dikatakan ekonomi Indonesia menjadi ranking pertama. Wow. Anyway guys, aku tidak tahu kenapa pemilik asal video ni dia take down daripada dia punya channel. Aku rasa video ni memang kontroversi, jadi tak payah lama-lama lah. Jomlah kita tengok videonya. Ini ada sikit data-data untuk kita luruskan. Oh, okey guys, sekejap. Ini apa tu, data ekonomi 2022 yang pertama Indonesia. Nampak sudah ya. Persepsi negatif, persepsi yang salah dan persepsi keliru di antara kita. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini nak bagi sikit komen tentang banyaknya video toksik. Memang banyak video toksik, tapi dia orang ni buat konten yang tak ada data. Video toksik ya. Okey, hari ni kita nak buat satu konten tentang saiz ekonomi ASEAN. Saiz ekonomi ASEAN adalah ada info yang terbaru 2022. 10 triliun atau 10.131 triliun. Ini ikut ukuran GDP, purchasing power parity ya. Dan ini merupakan lebih besar daripada India. Dari India, kau tahu. India. Okey. Daripada situ yang menjadi persoalan, siapakah pakcik ini? ASEAN adalah Indonesia. 3.9 triliun. 5 triliun. Ini merupakan hampir-hampir 40% daripada ekonomi ASEAN. 39 point sekian persen lah. Diikuti oleh Thailand. Thailand nombor 2. 1.475 triliun. Nombor 3 adalah Vietnam. 1.278 triliun. Nombor 4 adalah ni nombor 4 Filipin. Filipin. Kalau begitu Malaysia jauh ya. 3 triliun. Filipin nombor 4 dan nombor 5 Malaysia. Secara saiz ekonomi, Thailand nombor 2, diikuti oleh Vietnam nombor 3, Filipin nombor 4 dan Malaysia nombor 5. Indonesia. Kalau kita nak buat pembandingan lagi, 3 negara yang ekonominya atas, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Thailand, Vietnam dan Filipin, di mana Thailand mempunyai penduduk seramai 70 juta, Vietnam seramai 100 juta, dan Filipin sebanyak 110 juta. Jadi mana tiga-tiga negara tu punya ekonomi, punya population melebihi sedikit pada Indonesia, atau lebih kurang sama. Dia lebih kurang dengan Indonesia punya penduduk lah. Jumlah saiz ekonomi ketiga-tiga negara ni, di mana Thailand 1.475, 6 1.278 dan Filipin 1.173. Mana tiga-tiga ni kalah dengan Indonesia. Kalau tengok dari sini, 3 negara ni walaupun dia tinggi macam mana, Indonesia adalah nombor 1. Sebab kita akan tengok daripada ekonomi, bukan disebabkan kemajuan atau kemodenan sekarang guys. 3 negara tu kalah dengan kalah guys, kalah. Jadi jangan dengar cakap media lah. Tengok pada data. Kau pandang tinggi pada Thailand.
Pandang tinggi pada Vietnam, pandang tinggi pada Filipina, tapi pandang rendah pada Indonesia. Sedangkan Indonesia tu mengatasi 3 negara ni. Oh, sampai begitu ya dia. Menunjukkan berapa banyak duit yang ada di dalam satu-satu negara tu. Kan sama rata memanglah Indonesia tu jatuh nombor 3. Tolak Singapura lah. Malaysia nombor 1, Thailand nombor 2, Indonesia nombor 3. Tapi tengoklah, kalau kita nak berbandingkan apple to apple, Malaysia 32 juta kena bandingkan dengan negara yang penduduk 30 juta. Betul? Barulah betul juga. Ikut populasi lah guys. Bagi ada yang tengok apa tu daripada kemajuan, tapi sekarang yang kita mau tengok daripada populasi lepas tu dia punya ekonomi, itu yang kita tengok. Dibandingkan dengan 275 yang niche di atas tu kan, yang niche di atas tu umpama contohlah Greater Jakarta dengan Greater Surabaya, 2 bandaraya, 2 kota tu ekonomi dia lebih besar daripada Malaysia. Jangan kita pandang negara itu keseluruhannya, kita nak tengok size of ekonomi daripada. Jadi maksudnya dua daerah pun boleh lawan dengan ekonomi Malaysia, begitu. Dia jadi lebih besar tau. Jadi persepsi ini dibina oleh media dikontrol dunia. Di mana media kita, media Indonesia itu sebahagian besarnya dikuasai oleh Rupert Murdoch. Rupert Murdoch tu global elite, the people that control the world. Jadi dia beli share, dia control. Lepas tu dia buat cerita ikut cerita dia lah. Jadi dia bagi misinformation. Kita pula bergaduh tak guys, sekejap guys. Kalau tengok dari Pakcik ni kan, dia cakap menggunakan data dan juga kesahihan yang nyata. Tapi kalau kita tengok dari berita, tengok dari media sampai kita percaya. Hakikatnya berita tu belum cukup sah lagi. Jadi ambil contoh lah daripada saiz ekonomi lah. Kita ambil lah Greater Jakarta, saya kata Greater Jakarta tu ekonomi dia sama besar dengan Malaysia. Greater Jakarta tu ekonomi sama besar dengan ini, Malaysia. Apalagi Greater Surabaya. Jakarta Surabaya kita dah kalah. Tak apa yang kita nak bangga yang kita ni hebat, apa hebat. Yang hebat tu berapa besar ekonomi tu. Macam apa, kalau ikut apa pendapatan per kapita, Singapura tu lebih tinggi pada USA. Adakah Singapura tu lebih hebat pada USA? Ikut ekonomi, Portugal tu lebih tinggi daripada Brazil. Adakah Brazil tu, adakah Portugal tu lebih hebat daripada Brazil? Sama juga Brunei, ekonomi dia, pendapatan per kapita dia lebih kurang $50,000. Adakah dia lebih hebat daripada Greater Jakarta? Letakkan Brunei tu dekat Jakarta Pusat, kalah dia. Populasi guys, itu bukan pendapatan per kapita. Itu kita dikeliru. Itu kita bilang semua ni ditengokkan daripada ekonomi melalui populasi. Kalau kau tengok ekonomi mengikut kau punya negara, kalau negara kau kecil, lepas tu kau punya sekitar di situ semuanya mahal-mahal, memanglah kau paling tinggi. Kalau Indonesia kan memang kita tahu memang murah-murah, tapi dorang punya populasi memang ramai. Itulah dikatakan dia punya ekonomi sentiasa di atas. Walaupun dorang ekonomi dorang kadang jualan-jualan murah tu kan. Dari pendapatan per kapita. Contoh ada niche 20% of Indonesian dia punya pendapatan kapita. 20% daripada penduduk Indonesia tu termasuk daripada upper middle class. Bermakna ada 55 juta rakyat Indonesia tu upper middle class. Lebih besar daripada rakyat Malaysia. Macam mana kata kita ni lebih hebat? Ini bukan saya nak apa, saya bukan
nak mandang kita rendah, tak ada. Betul. Bagi perbandingan. Pandangan ataupun pendapat ya. Itu betul. Dengar tu. Tidak kita jangan salah faham. Menyalak dalam internet, mengendah-rendahkan negara orang. Dia dengan persepsi dia tu pasal dia kata kita miskin. Sebab persepsi dia kata ekonomi dia besar. Kita pula marah dengan dia. Ini persepsi. Kalau kita nak tunjuk kita hebat, pergilah Jakarta tengok. Mana kedudukan kita. So guys, tadi aku tengok pendapat orang Malaysia tentang ekonomi yang menjadi perbualan di antara Malaysia, Indonesia dan juga negara lain. Kalau tengok di situ pun betul lah Pakcik tu cakap. Kita ni kalau menengok ataupun melihat seberapa megahnya sebuah negara tu, tengok dia punya populasi dulu. Kamu macam mana pun, kalau sebuah negara tu dia punya populasi tinggi, ekonominya otomatik akan naik. Mau kau buatlah macam mana, itu akan jadi yang pertama. Kayak sama je macam India. India kalau kita tengok, dia memang terkenal dengan populasi ataupun masyarakat yang sangat-sangat ramai. Tapi kita sendiri tidak tahu dia punya ekonomi macam mana. Jadi kita tidak bolehlah judge sesuatu tanpa soal siasat ataupun sebelum kita mencari sesuatu yang betul, kan? Jadi begitulah guys. Apapun janganlah gaduh-gaduh. Anggaplah ini sisi positifnya, tidak ada untuk menyakiti satu sama lain guys. Anyway guys, terima kasih yang request video ni. Mohon maaf sekali kalau videonya tadi ada masalah atau kabur atau apa. Minta maaf banyak-banyak. Anyway guys, terima kasih klik video ini. Kita jumpa di video akan datang lah. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Maaf kalau ada yang tersilap terkasar bahasa ya. Okay, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa di video akan datang. See you next video. Assalamualaikum. Thank you and I love you.